Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, maaf lambatnya, ada masalah teknikal. Okay, hari ini kita akan belajar tentang pengangkutan merentasi membran. Okay, kalau ada masalah, kita hubungi dengan Telegram. Okay, kita boleh mulakan sekarang. Okay, tolong respon. Dengar tak? Dengar cikgu. Dengar semua. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita tengok penggunaan bahan organisasi membran. Okay, pakai slide. Kita tengok lagi. Okay. Ada nak add lagi? Okay. Okay, kita punya pelajaran hari ini ialah mewajarkan keperluan pergerakan bahan merentasi membran plasma. Kenapa perlunya pergerakan bahan merentasi plasma? Okey. Kedua, memerihalkan komponen membran plasma dan fungsinya. Kita ceritakan apa tu komponen dalam membran plasma dan fungsinya berdasarkan model mozaik bendalih. Kemudian melukiskan dan melabelkan komponen membran plasma berdasarkan model mozaik bendalih dan menghuraikan ketelapan membran plasma. Okey. Kita tengok keperluan pergerakan bahan merentasi membran. Sel hidup memerlukan bahan dari persekitaran luar untuk menjalankan proses hidupnya. Pada masa yang sama, proses metabolisme dalam sel menghasilkan bahan buangan yang perlu disingkirkan daripada sel. Bagi meneruskan proses sel hidup, maka sel mesti membenarkan setengah bahan masuk dan keluar melaluinya. Okey, apa itu keperluan bahan dalam sel? Kita tengok apa itu keperluan bahan. Memerlukan bahan, contohnya kita perlukan oksigen. Kita perlukan glukosa. Glukosa ni, formula glukosa kena biasakan. Ini adalah glukosa. Yang paling simple lah untuk respirasi sel. Ni sel. Okay, maka kita perlukan pergerakan bahan merentasi membran plasma. Ni membran plasma. Okey, maka oksigen perlu masuk, glukosa perlu masuk. Okay. Pada masa yang sama, proses metabolisme sel menghasilkan bahan buangan. Contohnya, sel menjalankan proses respirasi sel. Okay, C6H12O6 glukosa bertindak balas dengan 6 oksigen. Hasilkan 6 karbon dioksida campur 6 air. Maka karbon dioksida ini adalah bahan buangan, maka dia perlukan disingkirkan. Okey. Ini adalah struktur membran plasma. Kalau sebelum ni kita tengok bahawa membran plasma ni satu je. Seperti selai nipis kalau kita lukiskan ni membran plasma kan. Okey, maka setelah dilihat di bawah mikroskop elektron, didapati bahawa bentuk membran plasma adalah sebegini. Okey, kalau kita tengok kat sini komponen membran plasma ni, kita ada, nanti kita akan lebih detail ni gambaran awal dulu. Okey, kita tengok struktur membran plasma. Menurut model mozaik bendalih, apa itu bendalih? Bendalih ni benda yang bergerak seperti udara ataupun cair. Okey. Menurut model mozaik bendalih, molekul protein terapung dalam dua lapisan fosfolipid membentuk satu corak mozaik yang sentiasa berubah-ubah. Bila kita terapung tu, maknanya sekarang mungkin kat atas, kat bawah gitulah membentuk mozaik yang sentiasa berubah-ubah.
berubah. Okey. Pertama ialah struktur membran plasma fosfolipid. Okey, fosfolipid. Kita macam mana nak lukis fosfolipid? Kita buat bulat, kemudian buat ekor dia. Ini adalah bahagian kepala. Kepala dia. Ini adalah bahagian ekor dia. Bahagian kepala ini kita panggil dia hydrophilic. Hydrophilic. Kenapa dia tak nampak simbol yang boleh nak lukis-lukis ni? Okey, hydrophilic iaitu kalau kita tengok hydro maksudnya air. Philic kalau kita tengok light. Ni sepatutnya kita pakai warna lain. Dia tak jumpa pula. Okey, light maknanya suka. Ni cikgu tambah tau. Sepatutnya hydrophilic aja. So, suka air. So, bahagian kepala dia suka kepada air. Manakala bahagian ekor dipanggil hydrophobic. Phobia. Phobia asal daripada perkataan phobia. Phobia, takut. Takut air. Okey, itu dia. Maka kita kena ceritakan. Kalau kita nak ceritakan fosfolipid, maka kita ceritakan bahawa bahagian kepalanya bersifat hydrophilic, manakala bahagian ekornya bersifat hydrophobic. Kalau cikgu nanti kalau awak pakai warna lain, kita boleh buat tiang kat sini jadi bentuk air. Okey, ini baru satu je. Sebenarnya dia adalah dui lapisan fosfolipid. Dia dui lapisan fosfolipid. Maksud kita lukis macam ni. Kepala ekor. Kita nak tengok ni ada yang nak masuk. Okey. Lukis ni nanti awak lukis juga kat rumah, senang. Okey, kemudian ni pun sama. Tapi dia terbalik. Dia terbalik. Okey, ni kita nak lukis ni. Nanti cikgu akan lukis lagi kalau untuk sebabnya dua lapisan fosfolipid kalau kita tengok tadi memang plasma protein terbenam di dalam dua lapisan fosfolipid. Cikgu baru lukis saja phospholipid by layer. Okey, cikgu nak lukis ini protein yang terbenam. Protein yang terbenam. Okey, protein yang terbenam yang cikgu lukis di sini adalah protein pembawa. Kalau bentuk macam ni protein pembawa. So sebelahnya cikgu lukis lagi phospholipid sebab dia terbenam. Okey, kemudian dia banyak kan, cikgu nak lukis sikit je. Okay, kemudian cikgu lukis satu lagi protein. Kalau awak nampak protein ni macam ini, namanya protein liang. Protein liang. Dia bentuk macam liang. Sambung lah. Okey, so kat sini kita ada protein pembawa ataupun dalam bahasa Inggerisnya carrier protein. Okey, kat sini adalah protein liang atau bahasa Inggerisnya protein. Okay. Cikgu belum lagi cerita tentang struktur membran fosfolipid bilayer. Apa cirinya? Terdapat dua lapisan fosfolipid. Okey. Pertama, kepalanya yang bersifat hydrophilic dan juga ekornya yang bersifat hydrophobic. Maka okey, kemudian kita akan cerita bahawa ini bahagian luar sel ni, extracellular cell ni, bahagian luar ni atas ni adalah bahagian luar extracellular cell. Sel ataupun kita panggil luar sel ni atau luar sel. Okey, maka kita cerita bahawa bahagian kepala akan menghadap ke luar sel, manakala bahagian kepala lagi yang satu lagi akan menghadap ke bahagian sitoplasma sel.
plasma. Dan maksudnya kalau echo akan menghadap antara satu sama lain. So kalau kita boleh lukiskan dia bentuk sel ni, bentuk bulatan. So kalau kita tengok gitu dia gini. Dia lengkung lah, lengkung. Okey, itu dia. So, bahagian kepala molekul fosfolipid dia bahagian luar menghala ke arah bendalir di luar sel, sementara bahagian kepala fosfolipid lapisan dalam menghala ke arah sitoplasma. Bahagian ekor fosfolipid kedua-dua lapisan menghadap antara satu sama lain. Okay, kemudian kita tengok pula yang berikutnya. Terdapat pelbagai jenis molekul protein yang terbenam sama ada separah atau sepenuhnya di dalam membran. Okay, kita tengok sama ada separuh atau terbenam sepenuhnya. Molekul protein ini berselerak secara meluas di antara dui lapisan fosfolipid. Kemudian molekul protein mempunyai liang atau terusan disebut protein liang. Nah, ini protein liang, nampak liang ni kan? Manakala satu lagi protein dipanggil protein pembawa. Okay, kemudian ni contohnya. Okay, inilah dia. Di mana bahagian kepala, sebelah bahagian kepala akan menghadap ke bendalir di luar sel. Manakala kepala yang satu lagi akan menghadap ke bahagian sitoplasma. Ini contoh protein liang. Dia masuk dari liang. Satu lagi dia melalui protein pembawa. Yang ini dia lebih kompleks, perlukan macam bentuk reseptor. Okey. Okey, kita tengok rantai karbohidrat. Setengah protein dan lipid mengandungi rantai karbohidrat. Melekat padanya dan disebut glycoprotein. Glyco ni merujuk kepada karbohidrat. Glyco ni merujuk kepada karbohidrat. Bila kita cikgu sebut glycoprotein, maknanya rantai karbohidrat yang melekat pada protein, yang bersambung pada protein. Glycolipid, maknanya rantai karbohidrat yang melekat pada lipid. Kita tengok gambar. Okey, sini adalah protein. Yang bulat-bulat ni adalah protein dan sini ada rantai karbohidrat, maka disebut glycoprotein. Dan kita pastinya tahu bahawa ini adalah fosfolipid kan. Fosfolipid adalah lipid. Kemudian disangkutkan, diikatkan dengan rantai karbohidrat, maka dipanggil glycolipid. Glycolipid ni rantai karbohidrat. Okey, glycoprotein dan glycolipid bertindak sebagai molekul reseptor. Sebagai molekul reseptor. Contohnya hormon seperti insulin. Kita kata kes-kes orang kencing manis tu ke apa, tak payah kes orang kencing manis lah. Kita yang normal ni macam mana hormon insulin tu nak masuk dalam sel kita nak supaya dia kenal glukosa. Okay. Kemudian fungsinya juga pertama adalah sebagai molekul reseptor. Kedua, untuk menstabilkan membran dengan membentuk ikatan hidrogen bersama air dan bertindak sebagai antigen. Maknanya sekarang fungsi dia ada 3. Fungsinya ada 3. Bagi memulihkan pengecaman sel. Bagi memulihkan pengecaman sel. Okey. Kita tengok pula struktur membran plasma. Yang ni kolesterol. Tadi kita apa? Cikgu ulang. 1, kita ada fosfolipid. Kedua, kita ada protein. Kemudian kita ada glyco ni atau karbohidrat yang melekat pada protein ataupun lipid. Dan satu lagi adalah kolesterol. Kolesterol ni terbenam antara fosfolipid. Terbenam dalam fosfolipid. Okey, kita tengok fungsinya. Terletak di antara molekul fosfolipid. Terletak antara molekul fosfolipid. Kolesterol menjadikan dui lapisan fosfolipid kuat. Okey, lebih fleksibel dan kurang telap terhadap bahan larut seperti air atau ion. Okey, kita tengok kolesterol. K-O-L-E-S-T-E-R-O-L. Kolesterol. Cikgu ni tak nampak. Oh, ada ni. Tak tukar warna pen dia. Okey, kolesterol di sini S for stabil.
menstabilkan. Menstabilkan kolesterol menyebabkan dia strong, kuat. Okay, strong. Okey, fleksibel dan kurang telap terhadap air. Kurang telap terhadap air. Bahan larut air, kurang terhadap bahan yang larut air. Bahan larut air. Ion lah, sebab ion adalah larut air. Okey, lapisan fosfolipiד, protein dan kolesterol tidak statik tapi membentuk satu struktur yang dinamik dan fleksibel. Sifat ini membolehkan membran plasma berbentuk bendali dan lebih fleksibel. Kesimpulannya, dua lapisan fosfolipid, protein, kolesterol adalah tidak statik. Dia tak duduk setempat, tetapi membentuk satu struktur yang dinamik dan fleksibel. Okey, seperti kalau awak tengok dia minyak atas air tu macam mana keadaan dia. Okey, sifat ketelapan membran plasma kita dah belajar dah. Kita dah belajar struktur, hari ini kita nak belajar sifat pula. Suatu membran dikatakan telap terhadap satu bahan sekiranya bahan tersebut membenarkan bahan itu bergerak merentasinya secara bebas. Itu namanya telap. Itu namanya telap. Telap sepenuhnya apabila dia boleh membenarkan bahan itu bergerak merentasi secara bebas. Macam kita langsir lah, langsir yang net tu kan boleh lalu kan. Okey, itu telap. Ataupun kalau struktur dalam sel kita ada dinding sel. Dinding sel adalah bersifat telap. Dinding sel bersifat telap. Okey, siapa yang nak masuk tu apa-apa pun Roger dekat Telegram Kalau ada masalah nak masuk, Roger dekat Telegram. Okey, kemudian kita tengok sekiranya bahan tersebut membenarkan bahan itu bergerak merentasi secara bebas. Secara bebas. Okey. Sebaliknya, membran dikatakan tidak telap sekiranya suatu bahan tidak berupaya merentasinya. Membran plasma adalah bersifat telap memilih. Telap memilih membran plasma. Membran telap memilih hanya membenarkan pergerakan bebas setengah bahan merentasinya dan menghalang atau menghadkan pergerakan bahan yang lain. Istilahnya dia pilih lah mana dia nak kasih masuk, mana dia nak halang. Itu maksud dia. Kemudian bersifat memilih disebabkan. Kenapa dia boleh bersifat memilih? Kerana struktur binaannya. Kerana disebabkan oleh struktur binaannya. Lapisan fosfolipid dan protein menentukan ciri ketelapan membran terhadap bahan-bahan tersebut. Kalau ditanya, kenapa membran plasma merupakan membran telap memilih? Kerana disebabkan struktur binaannya ataupun lapisan fosfolipid dan protein menentukan ciri ketelapan membran. Okey. Kemudian habis pun. Okay, kita tengok jawapan dia tu. Soalan dia. Saya rasa awak dah jawab kan tu. Apakah dua komponen utama dalam membran plasma? Kita dah belajar, maksud kita ada dua. Satu protein, satu lagi fosfolipid. Utamanya dua. Tapi kita ada karbohidrat, iaitu glycoprotein dengan apa? Dengan apa? Kita lagi satu? Kita ada karbohidrat kan. Karbohidrat ada dua, iaitu glycoprotein dengan glycolipid. Glycolipid. Okey, satu lagi kita ada kolesterol. Tapi dia nak tanya utama. Kalau utama maknanya dua saja. Terangkan maksud mozaik bendalih. Model mozaik bendalih. Okey.
Mosaic maknanya corak, kan? Corak yang berbeza-beza. Bendalih maknanya macam boleh bergerak gitu kan. So, merujuk pada molekul protein yang terapung dalam dua lapisan fosfolipid membentuk corak mozaik. Corak mozaik yang berubah-ubah. Dua lapisan fosfolipid, protein dan kolesterol tidak statik tetapi membentuk struktur yang dinamik dan fleksibel. Dinamik dan fleksibel, mozaik. Okey, kemudian kita tengok ramalkan apa berlaku kepada membran plasma sekiranya tiada kolesterol. Kita dah belajar. Kolesterol fungsinya untuk apa? Strong. Strong, stabil. So, tanpa kolesterol membran plasma akan menjadi terlalu berdalih. Terlalu berdalih pada suhu bandar normal dan kemungkinan meletus. Tanpa kolesterol, membran menjadi lebih telap terhadap bahan larut. Sebab tadi kan dia kurang. Menyebabkan dia kurang telap terhadap apa untuk kurangkan. Kurang telap terhadap bahan yang larut, air. Terangkan peranan fosfolipid dan protein dalam menentukan ketelapan membran plasma. Kita dah cakap dah, membran plasma bersifat ketelapan memilih. Kenapa dia bersifat ketelapan memilih? Bergantung kepada fosfolipid dan protein. Okey, ciri protein, fosfolipid dan ciri molekul fosfolipid dan protein yang hanya benarkan laluan beberapa jenis bahan tertentu boleh membenarkan atau menghadapkan pergerakan bahan tertentu merentasi membran plasma. Ciri ini menentukan sifat telap memilih membran plasma. Nanti cikgu akan terangkan apa yang boleh lalu kat fosfolipid, apa yang boleh lalu kat protein. Okey, kita tengok pula poin 3.2. Konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma. Menyatakan ciri bahan yang dapat merentasi membran plasma dari sisi aspek saiz molekul, kekutupan molekul, cation. Menjalankan eksperimen nanti dalam kita terangkan projek kita nanti menguraikan dengan contoh pergerakan bahan merentasi membran plasma, membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Okey, kita tengok ciri bahan yang bergerak merentasi membran plasma. Okay, kita tengok bahan larut lipid. Lipid ni lemak. Lipid ni apa? Lemak. Lipid maknanya lemak. L for lemak. Dalam bahasa kita. Kita pakai lipid lah. So, apa ada dalam lipid? Mestilah asid lemak dan juga gliserol. Kenapa asid lemak dan gliserol? Asid lemak ini adalah komponen dalam lipid. Lipid ni dia ada macam ni struktur molekul lipid. Okey. Ini adalah struktur molekul lipid ataupun lemak. So yang ini adalah gliserol. Kalau awak belajar dia adalah komponen alkohol sebab ada ol tu kan. Ethanol, methanol. Okay, yang ini rantai ni adalah asid lemak. Asid lemak. Okey, maksudlah lipid ni adalah asid lemak, gliserol dan larutan yang vitamin yang larut lemak iaitu adik. Adik adalah larut lemak dan sebahagian steroid. Steroid ni adalah yang larut lemak. Termasuklah hormon-hormon. Kebanyakan hormon adalah lipid. Kemudian bahan yang tak larut lipid. Satu molekul kecil. Molekul kecil contohnya air. Molekul ini kita panggil berkutub. Apa maksud berkutub? Nanti awak belajar kimia. Okay. Walaupun molekul air ini adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Iaitu bila kita sebut kovalen maknanya di antara
bukan logam dengan bukan logam. Kita tengok formula air adalah H2O. Ini adalah covalent sebab hidrogen bukan logam dan oksigen juga bukan logam. Okey, walaupun dia ni nampak neutral, tetapi sebenarnya dia adalah macam berkutub. Macam berkutub. Kutub ni macam ada charge. Macam ada charge. Okey. Negatif, ini positif. Ini oksigen. Nanti awak belajar dengan lebih detail. Itu namanya molekul berkutub. Di mana dia punya ikatan berfungsi elektronnya tak sama. Dia punya cara keseimbangan elektronnya. Nanti awak belajar. Okay, molekul yang tak berkutub. Kalau kita tengok yang tak berkutub seperti oksigen. Oksigen, O2. Ataupun karbon dioksida. Okay. Awak belajar ikatan kovalent. Ini tidak berkutub. Okay, ion. Ion sahnya memang ion bercas. Ion bercas. Sebab air ni dia tak ada macam ni. Dia tak ada bentuk cas macam ni. Dia hanya macam ini. Okay? Okay, nanti kecuali bila dah terurai dia baru jadi H plus dan juga OH negatif. Okay, kemudian molekul besar. Okay, molekul besar, glukosa dan asid amino. Okay, nanti ni awak kena jelas sedikit bahawa kita akan belajar molekul kanji adalah besar kerana dia tak boleh masuk langsung dalam melalui membran plasma. Tetapi glukosa masih boleh masuk melalui membran plasma tapi melalui channel tertentu. Tapi diiktirafkan dia untuk membran plasma dia sebagai besar. Sekejap. Ada nak masuk ke? Okey. Ada soalan tak sampai setakat ni? Tolong respon. Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Kita sambung. Mana cikgu punya PowerPoint tadi? Kat sini ke? Mana ni? Ni Okey. Okey, kemudian kita tengok. Kita tadi dah, kemudian kita tengok yang ni. Okey, molekul kecil dan berion ini dia masuk melalui apa ni? Protein liang. Molekul kecil tidak berkutub. Molekul kecil tidak berkutub seperti oksigen, karbon dioksida, maksudnya gas lah. Dan mantkala air adalah molekul kecil berkutub. Dia adalah molekul kecil berkutub. Okey. Dia boleh masuk dalam sini. Ini dia lalu dekat phospholipid bilayer. Ni ada phospholipid bilayer ataupun dwi lapisan phospholipid. Okey. Kemudian molekul yang besar yang cikgu cakap tadi, glukosa, walaupun dia kecil tetapi walaupun dia besar tetapi dia walaupun dia kecil kalau kita belajar nanti untuk tube whisking dia tak boleh lalu, dia boleh lalu tapi kanji dia tak boleh lalu. Tapi untuk dia nak lalu dekat membran plasma, dia dikira sebagai molekul besar tapi dia boleh masuk. Dia masuk kat mana? Dia masuk dekat melalui protein pembawa. Contohnya apa? Contohnya glukosa, asid amino. Kalau kita tengok di sini, glukosa dan asid amino adalah molekul yang larut apa? Larut air. Ini molekul larut air dan besar. So dia lalu dekat protein plasma. Dan satu adalah molekul yang larut lipid. Yang kita cakap tadi, asid lemak. Asid lemak, gliserol.
dan juga molekul larut vitamin larut lemak iaitu adik Okay, walaupun asid lemak ni molekul besar, tapi dia boleh masuk tau dekat dui lapisan fosfolipid. Nampak tak? Kenapa? Sebab dia geng lah. Sebab ni fosfolipid adalah lipid. Walaupun dia besar, dia boleh masuk. Sebab dia satu geng. So dia boleh masuk melalui ini. Bagi yang bahagian lain ni, walaupun ion ni molekul ni kecil, tapi dia tak boleh masuk dekat sini. Sebab apa? Sebab dia tak geng. Dia tak larut. Dia tak larut lemak. Bila ion ni dia selalu dia larut air je Okay, pertama kita nak tengok apakah jenis pengangkutan. Kita nak naik apa? Naik lori, bas ke, sampan ke, gitulah. Itu pengangkutan. So dalam membran plasma ada berapa jenis pengangkutan. Pertama ialah pengangkutan pasif. Apa itu pengangkutan pasif? Ialah proses pengangkutan pasif boleh dianalogikan seperti mengayuh basikal menuruni cerun bukit. Adakah kita kayuh? Takkan kita biar saja dia turun je. Maksudnya tak payah perlu tenaga pun. Dia turun. Proses ini tidak melibatkan penggunaan tenaga pasif. Itu yang dinamakan pasif. Pasif tak perlu tenaga. Resapan ringkas, contohnya pasif ini adalah resapan ringkas, osmosis dan resapan berbantu. Okey, tengok resapan ringkas. Resapan ringkas ialah pergerakan molekul atau ion dari kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Okay. Molekul bergerak menuruni kecurunan kepekatan. Maknanya dari kawasan tinggi kepada kawasan rendah sehingga keseimbangan tercapai. Okey, cikgu nak awak tengok gambar ni. Tengok cikgu nak awak tengok yang bulat hijau ni iaitu oksigen ni. Hijau ni. Kita tengok kat luar ni. Ni adalah di luar sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa dia 9? So oksigen ada berapa? Ada 9. Okay, tengok kat bawah dalam sitoplasma ada berapa? 1, 2, 3. So oksigen kat dalam ada 3. Bermakna oksigen, kepekatan oksigen adalah tinggi di bahagian luar dan juga kepekatan oksigen adalah rendah di bahagian dalam. Maka dia akan bergerak dari kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Merentasi membran plasma. Dia turun. Selagi dia tak sampai keseimbangan tu dia turun. Okey. Sekarang ni misal katalah 9 dia turun sini. Dia masuk sini. 1. Ni dia sudah pasang. Okey. Dia masuk lagi sini. Ini masuk. Jadi tambah lagi 1. Okey. Masuk lagi. Tambah lagi 1. Dah berapa dah? Dah 6. Sini dah berapa? 9 tolak 3 tinggal apa? 6 juga. Jadi sekarang dah sama loh. Kat dalam dengan kat luar. Sini tadi 3 campur 3 jadi 6. Sekarang dah sama. Sehingga keseimbangan dinamik tercapai. Maknanya sama. Kalau dia dah sama, dia tak boleh turun dah. Sebab konsepnya dia mesti bergerak dari kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Sekarang ni dah sama. Bila dah sama, tak ada lagi pergerakan. Okey, itu dia Contohnya, hal ini berlaku sama ada melalui membran plasma ataupun tidak. Okey, ni bila kita sebut resapan ringkas, tak maksud membran plasma pun tak. Ataupun macam ni. Kalau kita letak kat ujung penjuru tu buah durian, sampai tak buah durian tu dekat kat ujung penjuru lagi. Dia akan sampai juga. Sebab molekul-molekul ester daripada durian tadi akan bergerak. Sampailah keseimbangan dia tercapai. Okey. Molekul larut lipid, asid lemak dan gliserol, oksigen dan karbon dioksida melalui dui lapisan fosfolipid secara resapan ringkas. Kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah simple diffusion. Simple diffusion. Okay. Ini dalam bahasa Inggeris.
Kalau nak guna boleh, tak nak guna pun boleh. Okay. Okay. So kenapa cikgu tulis simple diffusion? Senang sebab kita boleh tulis kat sini. Ini yang dia bergerak melalui lipid. Okay. Biasanya yang boleh melalui simple diffusion contohnya adalah bahagian yang larut lipid. Seperti asid lemak, glycerol, adik. Kemudian small molecule, S4 small molecule. Small molecule. Contohnya apa? Cikgu molekul. Salah, sorry. Oksigen, carbon dioksida. Dan air dan juga air. Small molecule ni termasuklah air. Lipid tadi adalah asid lemak dan juga glycerol. Asid lemak dan glycerol. Okey, F for apa? F for follow concentration gradient. Follow concentration gradient. Bunyi tak sama macam orang putih, tak apa. Okey. Follow concentration gradient tadi. Okey. So, ciri-cirinya itulah. Itu larut lipid ataupun lipid soluble. L for larut lipid ataupun lipid soluble. Nanti augmented masih inginkan. Okey. Okey, itu dah habis tadi. Kita tengok pula osmosis. Osmosis ialah pengaturan pasif juga. Sebab tak perlukan tenaga. Yang serupa dengan resapan tetapi hanya melibatkan molekul air. Osmosis ialah pergerakan bersih molekul air secara rawak dari kawasan keupayaan air yang tinggi ke pekatan bahan larut yang rendah. Ke kawasan keupayaan air yang tinggi, iaitu ke pekatan terlarut yang tinggi merentasi membran selak memilih. Mesti kau pelik. Pening cikgu definisi dia kan. Macam tu lah cikgu alami dulu masa sekolah. Okey, sekarang ni kita tengok istilah dulu. Istilah dia kepekatan bahan terlarut yang rendah. Okey, kita tengok. Kita katalah gula. Satu lagi larutan gula. Apa beza gula dengan larutan? Larutan gula adalah gula campur air. Larutan gula cair. Larutan gula cair. Maksudnya apa? Gula sikit, air banyak. Betul? Betul, satu lagi. Larutan gula pekat. Jadinya, gula banyak, air sikit. Betul? Okey. Inilah cikgu nak cakap dia. Kawasan keupayaan air yang tinggi. Tengok. Tengok ni Cikgu tutup kepala lah. Boleh tak buat? Kan warna merah pula. Kita tengok ni airnya tinggi. Maksudnya keupayaan air yang tinggi. Ini adalah keupayaan air yang rendah. Dalam masa yang sama, dia cukup kepekatan bahan larut rendah. Sikit gula gini kan? So namanya kepekatan gula yang rendah. Cikgu dah ubah terus bahan terlarut ni. Bahan terlarut ni apa yang saja yang larut dalam air lah. Garam, gula kan? So kat sini gula, so cikgu terus kepekatan gula yang rendah.
Kemudian gulanya tinggi, jadi kepekatan gula yang tinggi. Okay, itu fahamkan tu dulu. Okay, kemudian kita tengok membran telak memilih adalah kelap terhadap air saja. Tetapi tidak telap terhadap setengah bahan larut seperti molekul glukosa. Tapi glukosa boleh lalu tau. Molekul glukosa kecil sebab molekul glukosa tu C6 glukosa C6 H12O6. Kalau sukrosa ni, dia ni adalah mono. Ni monosakarida. Nanti kita akan belajar ke awak dah pernah belajar monosakarida. Manakala sukrosa ni adalah disakarida. Sukrosa. Dia ni C12. H24 tolak 2 jadinya 20. Oh, 12. Ini. So, bayangkan. Dia saiz dia besar. Carbon dia lagi besar. So, tak boleh muat. Kita tengok. Okey. Ini kalau kita tengok bahawa, kita nak ingatkan H2O air pakai apa? Prosesnya pakai osmosis. So, cara ingat senang. Air osmosis. Okey, kalau kita tengok sini, ini adalah membran separah telak. Sebab itu dia buat garis putus-putus. Ini membran separah telak. Membran telak memilih. Sebab istilahnya lain sekarang. Telak memilih. Macam cik whisky, membran telak memilih. So, kita tengok kat sini, air banyak tak? Itu yang kita panggil sini keupayaan air yang tinggi. Keupayaan air yang tinggi. Di sini keupayaan air yang rendah. Maka air akan bergerak dari kawasan keupayaan air yang tinggi ke kawasan keupayaan air yang rendah. So dia akan bergerak. Syarat dia adalah sehingga keseimbangan tercapai. Sebab dia pasif kan? Ingat tak? Dia adalah pasif sehingga keseimbangan tercapai. So dia bergerak. Masuk. Sampailah bilangan molekul air dekat sini dengan bilangan molekul air kat sini sama. Kita kena kirakan supaya dia sama. Okey, mesti ada orang cakap, kenapa yang bulat ni tak boleh nak bergerak ke sana? Tak boleh. Tengok molekulnya besar kan? Tak boleh lalu kat sini. Okey. Tetapi sebenarnya konsep dia, air dia akan boleh masuk, boleh keluar, tetapi the net movement atau pergerakan bersih air tu adalah dari kawasan kepekatan tinggi dan rendah. So maksudnya bila kita nak lukis ni gambar dia, mesti ada yang masuk sini, kita kata ada berapa dah masuk? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi adalah sikit awak kena lukis yang keluar. Itu masuk je. Okey, ada soalan kakak ni? Ada soalan? Cikgu masih di talian? Tolong respon. Ada cikgu. Tak ada cikgu. Tak ada. Cikgu masih ada kat talian Okey. Keadaan ini sama juga berlaku dalam sel melalui dua lapisan fosfolipid. Okey, ni contoh dia. Contoh dia cikgu nak terangkan, awak boleh kira dia lah molekulnya. Yang penting kita tulis apa kat sini? Ini keupayaan air tinggi dalam masa yang sama kepekatan, kita katalah padam pula, keupayaan air tinggi. Ini keupayaan air rendah. So dia akan bergerak, tetapi the movement, dia boleh bergerak dua hala, ingat tetapi yang masuk adalah lebih banyak. Okey, so hasilnya gini. Kita katalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kalau sini 11, molekul air kat sini 11.
ketika ini kalau kita tengok aras air ni akan meningkat. Aras air ni akan meningkat. Mana air dah masuk, so aras air kat sini meningkat. So pemerhatian kita ialah dia cakap aras air meningkat. Itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak ialah molekul air bergerak tu yang kita tak nampak. Itu biasanya kita akan buat inference ya. Okey, ini pun sama. U ni setelah memilih dia pakai glukosa. Tapi kalau kita pakai dia pakai sukosa. Kalau kita pakai glukosa, keputusan ni mungkin lain ya. Tak sama macam ni ya. Okey, ini panggil keseimbangan dinamik tercapai. Ini maksudnya apa? Ini di mana ketika ini kadar air masuk dan kadar air keluar adalah sama. Kadar air masuk air masuk dengan air keluar tu dah sama. Ini samalah, dua masuk, dua keluar. Keseimbangan tercapai di mana molekul air kat bahagian sini dengan molekul air di bahagian sini, A dengan B ni adalah sama molekul airnya. Walaupun sukusanya ni tak sama tapi molekul airnya dah sama. Okey, kita nak tengok, macam katalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sukusanya 6, air 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa molekul air? Airnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. So, dia kira 2, 4, 10, 12, 13. So, urusannya adalah 3. So, air banyak kan kat sini. So, air pun boleh masuk. So, jangan lupa masih ada air keluar juga. Dia memang gitu Sebab itu dipanggil pergerakan bersih air. Okey, sekarang dia masuk 8 campur 2 berapa? 10 kan? So 10 bagi 2 dapat 5. So untuk mencapai keseimbangan dinamik, maka kat sini mesti ada 5, kat sini mesti ada 5. So tak boleh cakap 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Sini hasilnya ialah airnya 5, kat sini airnya 5. Maka pergerakan air ketika ini adalah sama. Air masuk, air keluar adalah sama. Itu maksud keseimbangan dinamik telah tercapai. Okey. Ini kalau kita pakai tube with finger air yang ini adalah semula jadi dalam sel kita melalui proses osmosis. Ini pun osmosis. Resapan berbantu. Bahan yang tak larut dalam lipid seperti ion serta molekul besar seperti asid amino dan glukosa. Tadi kita tengok bahawa asid lemak juga besar molekulnya. Tapi oleh kerana dia adalah larut lipid, maka dia dibenarkan lalu pada fosfolipid bilayer. Oleh kerana yang resap untuk molekul yang larut air ni besar ni, dia tak boleh lalu dekat fosfolipid, dia tak boleh lalu. Maka dia perlu melalui protein. Sebab itulah yang menentukan ketelapan memilih pada membran plasma adalah fosfolipid dan juga protein. Bahan ini bergerak merentasi membran dengan bantuan protein pengangkut iaitu protein pembawa ataupun protein liang. Kita belajar tadi Proses pergerakan ini disebut resapan berbantu. Resapan berbantu tidak memerlukan tenaga kerana protein pengangkut mengangkut bahan tersebut menerusi kecerunan kepekatan. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan dinamik tercapai apabila kepekatan bahan adalah sama pada kedua-dua belah membran. Okey. Protein liang. Protein liang adalah liang atau terusan yang membolehkan molekul kecil selarut serta ion merentasi membran plasma. Liang mempunyai ciri dalaman spesifik yang hanya membenarkan ion tertentu melaluinya. Dibenarkan ion yang tertentu saja melaluinya. Protein pembawa mempunyai tapak spesifik, dan hanya boleh bergabung dengan molekul tertentu saja. Dia macam reseptor Misalnya, reseptor. Bila kita sebut reseptor, kita ada peranan apa?
glycoprotein, glycolipid. Ingat tak? Misalnya molekul glukosa hanya boleh bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa glukosa saja. Kita katalah ini protein pembawa ni hanya untuk glukosa. Maka dia ada sensor sini yang boleh masuk hanyalah glukosa saja. Okey, proses pergerakan molekul glukosa merentasi membran plasma berlaku secara resapan. Ini contohnya adalah molekul glukosa. C6, H12O6. Dia cakap kepekatan glukosa di luar sel adalah tinggi daripada kepekatan glukosa di dalam sel. Di dalam sitoplasma ataupun di dalam sel. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. So glukosanya ada 5 di sini. Dalam sitoplasma ada tak? Glukosanya ada kosong. Maka terdapat kecurunan kepekatan. Okey, oleh kerana terdapat kecurunan kepekatan, maka glukosa akan boleh meresap masuk melalui protein pembawa. Okey, langkah pertama, ia adalah glukosa bergabung dengan tapak aktif pada protein pembawa. So, perkataan yang pertama ialah bergabung dengan tapak bila dia bergabung, apa yang berlaku ialah protein pembawa berubah bentuk. Ini berubah bentuk. Berubah bentuk. Tengok bentuknya asal macam ni, kemudian dia macam ni. Okey, bila dia berubah bentuk, dia membolehkan molekul glukosa merentasi atau melalui protein pembawa dan masuk ke dalam sel. Okey. Pertama, gabung. Atau terikatlah bind ke apa ke. Kedua, change shape, iaitu berubah bentuk. Ketiga, across, merentasi, merentasi ataupun melalui, perkataan melalui protein pembawa dan masuk ke dalam sel. Kemudian last kali, kembali ke bentuk asal. So, bila dia kembali ke bentuk asal, okey, sekarang tinggal berapa? 4. Dah masuk 1 kan? So, 1 glukosanya masuk 1. So, boleh lagi tak? Ada tak kecurunan kepekatan? Ada. Kalau kat sini, okey. Sekarang, katalah kita masuk lagi 1, dah tinggal apa ni? Ni ada 2. Okey, masuk lagi 1. Boleh masuk tak? Ni sekarang. 3. 3 boleh masuk? Boleh masuk lagi sebab luarnya 3, dalamnya 2. So, masuk lagi. Okey, sekarang dah 3. Glukosa ni boleh masuk lagi tak? Tak boleh sebab dah apa? Dah tak mengikut kecurunan kepekatan. Dah tak mengikut. Ini glukosa jadi 2, yang ini glukosa jadi 1. Dah tak boleh dah. Maknanya 3 je yang boleh masuk melalui resapan berbantu. Melalui resapan berbantu. Okey, kita tengok pengangkutan aktif. Pergerakan bahan molekul atau ia merentasi, menentang, tadi menuruni, mengikut, sekarang menentang. Bila aktif adalah menentang kecurunan kepekatan, memerlukan tenaga. Oleh kerana dia nak melawan kecurunan kepekatan atau melawan arus, maka perlukan tenaga. Tenaganya ATP. ATP datang daripada perkataan apa? Adenosina. Trifosfat. Adenosina trifosfat yang dijana semasa respirasi sel. Semasa respirasi sel yang cikgu cakap C6H12, O6, campur 6 oksigen, anak panah, 6 karbon dioksida, 6 air dan energi. Energi ni adalah ATP. ATP ni, tenaga kimia ni adalah ATP. Okey, dia perlukan tenaga. Memerlukan protein pembawa spesifik. Sama juga. Yang tadi kita tengok resapan berbantu ada pun protein pembawa, ada ada tapak spesifik. Sama ada dia nak gabung dengan apa? Glukosa ke dengan apa ke?
Okey, protein pembawa mempunyai tapak yang bergabung dengan molekul ATP. Kalau tadi hanya satu saja tapak spesifik, sekarang ni ada dua tapak. Satu tapak spesifik untuk molekul, satu lagi tapak spesifik untuk ATP. Protein pembawa berubah bentuk apabila kumpulan fosfat bergabung kepadanya, kemudian molekul atau ion bergerak merentasi membran. Pengangkutan aktif mengakibatkan pengumpulan atau penyingkiran molekul ataupun ion dalam sel. Tadi kita tengok tadi, dia lain kan? Okey. Protein pembawa terlibat dengan pengangkutan aktif biasanya dipanggil pump. Biasanya dipanggil pump. Misalnya dalam sel haiwan, protein pembawa yang mengangkut ion natrium keluar sel dan ion kalium ke dalam sel dipanggil pump natrium kalium. Pump natrium kalium. Natrium tu untuk diangkut keluar sel, kalium dimasukkan ke dalam sel. Mekanisme pump natrium. Kita tengok ni contohnya. Okey, bendalai luar sel. Mana kat luar daripada sel. Okey, ada berapa natrium ni? 1, 2, 3. 3 ion natrium bergabung dengan protein pembawa. Sebelum ni kita nak cakap natrium, pump natrium kalium. Kita tak ada ulat ni. Pump natrium kalium. Natrium ni dia nak keluar. Kalium nak masuk. Macam mana nak ingat? Macam mana nak ingat ni? Natrium nak keluar. Ni out, ni in. Okey. 3 ion natrium bergabung dengan protein pembawa. Kita tengok sini dia bergabung. Kita dah tahu bahawa, ingat kita ni adalah tentang bila pump mestilah X, pump A for X, bila aktif mestilah ATP. ATP perlu tenaga. Sekarang dia nak keluar ni. Kepekanatan natrium yang rendah. Sekarang kita tengok natrium yang kat dalam ni adalah ada satu. Kat dalam ni ada berapa? Ada satu. Kalau ada masalah, dia respon kat Telegram. Okey, natrium ni ada apa? Ada 1. Kat luar ada berapa? Ada 3. So jadinya kat dalam sikit, kat luar banyak. So kepekatan natrium dalam adalah rendah, kepekatan natrium luar adalah tinggi. So dia melawan against ataupun melawan kecerunan kepekatan, against concentration gradient. Okey. Kemudian kita dah tahu ni, kalau dia nak keluar, dia melawan, dia perlukan tenaga. So apa? Dia dah bergabung dah, 3 ion natrium bergabung dengan dengan protein pembawa. Dia ada reseptor yang muat untuk dia je, bentuk dia, nampak tu. Okey, kemudian molekul ATP terurai. Dia melekat dulu molekul ATP ni melekat kat sini. So, molekul bila dia melekat pada reseptor tertentu kat sini, maka dia akan terurai kepada adenosina difosfat. Di jadinya. Dan fosfat. Kumpulan fosfat terikat pada protein pembawa. Fosfat. Ikatan fosfat membekalkan tenaga dan mengubah bentuk protein. Nanti bila dia melekat je,
maka dia mengekalkan tenaga dan mengubah bentuk protein. Sama tak dengan tadi tu pengangkutan pasif tapi resapan berbantu. Dia masih berubah bentuk juga. Cuma tadi sana berubah bentuk tanpa tenaga. Sekarang yang menyebabkan dia berubah bentuk ialah sebab adanya ion fosfat yang terikat padanya. So, lalu ion natrium diangkut melalui protein pembawa keluar sel. Bila dah ada tenaga, dia berubah je bentuk, maka dia boleh diangkut ke luar. Sekarang, natrium kat sini 1 dah, kat luar dah jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Bila dia dah terbuka gitu, nampak dia dah terbuka ni, maka dua ion kalium, kenapa 2? Kalau awak tengok kat sini, ni bentuk ni hanya boleh buat 2. Okay, 2 ion kalium dan luar bergabung dengan protein pembawa. Okay, kumpulan fosfat meninggalkan pembawa. Okay. Bila dia dah masuk, dia bergabung, kemudian kumpulan fosfatnya meninggalkannya. Bila dia meninggalkannya, dia kembali berubah bentuk balik. Mengembalikan bentuk asal protein pembawa. Dia mengembalikan bentuk asal protein pembawa. Tadi berubah bentuk, ni kembali ke bentuk asal. Bila fosfat keluar je, dia akan kembali ke bentuk asal. Okay. So, bila dia kembali ke bentuk asal, helium tadi akan diangkut merentasi protein pembawa ke dalam sel. Maknanya bila dia pump ni, dia berubah bentuk natrium yang keluar. Bila dia kembali ke bentuk asal, helium pula yang masuk. Okay, ada soalan tentang ni? Okay, pengangkutan ya. Okay. Okay, terdapat sejenis lagi pump iaitu pump proton. Ada pump lagi namanya pump proton. Nanti awak belajar kimia je, saya tahu awak dah belajar sebelum. Okey. Proton sebenarnya dalam sel kita ada proton dengan neutron. Nukleus kemudian barulah kat luarnya kita ada elektron. Proton dengan neutron. Okay, untuk hidrogen ni nombor protonnya 1 tau. So dalamnya ada proton, tak ada neutron. Kemudian dia ada 1 elektron sebab protonnya 1, elektronnya 1. Tetapi apabila hidrogen ni dia menyingkirkan hidrogen, bila dia menyingkirkan elektron, jadi dia tinggal proton saja, elektronnya tak ada. Sebab itulah bila dia H+ ni, bila dia keluarkan elektron, dia jadi positif. Sebab tak ada charge elektron, tak ada negatif pun. Maka dia dipanggil proton. Sebab yang ada hanya dalamnya proton. Bila sebab itu, bila pump proton merujuk kepada hidrogen plus. Okay, sitoplasma pH tinggi, kepekatan ion hidrogennya rendah. pH tinggi, kepekatan ion hidrogen adalah rendah. Ini nanti awak belajar kimia lah. Macam mana nak tentukan log. pH sama dengan negatif log kepekatan H+. Nanti awak belajar kimia ni. Okey. So, kat sini hidrogennya sikit. Kat sini hidrogennya, ion hidrogennya banyak atau protonnya banyak. Kat sini ion hidrogennya banyak. So, bagaimana nak disingkirkan hidrogen ini? Istilah melalui proton pembawa, protein pembawa. Bila protein pembawa, dia nak merentasi membran, melawan kecerunan kepekatan. Ni 1, sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya bila nak melawan kecerunan kepekatan, dia perlu energi. Sebab tu dipanggil apa? Pengangkutan aktif. Contohnya pump proton yang terdapat pada sel epitelium melapisi rongga perut. Pump proton menyebabkan kandungan perut berasid. Kandungan perut berasid. Tenaga daripada ACP membolehkan ion hidrogen diangkut melalui protein pembawa keluar sel. Keluar sel ni ke mana? Ke perut lah.
Perut ni. Kita kata ni perut. Tepi-tepi dia ni ada sel. Sel ni nama sel epithelium. So sel epithelium ni dikeluarkan daripada dalam badan dia, keluarkan hidrogen. So lama-lama kat dalam perut ni banyak hidrogen, ion hidrogen. Tu yang dia jadi berasid. Menyebabkan dia berasid. Sebab tu ni nak keluarkan ni namanya pump proton. Okey, hal ini menyebabkan pengumpulan ion hidrogen dan penghasilan asid dalam rongga perut. Okey, ini adalah summary-nya. Okey, dia cakap pengangkutan aktif pasif dulu berlaku sehingga keseimbangan dinamik tercapai, berlaku mengikut kecurunan kepekatan, tidak memerlukan tenaga. Manakala pengangkutan pasif aktif pula memerlukan tenaga, berlaku menentang kecurunan kepekatan, berlaku menyebabkan pengumpulan, penyingkiran molekul ataupun ion. Apa yang sama kat sini adalah kedua-duanya melalui membran separah telak, satu lagi mengangkut bahan merentasi membran. Kedua-dua dia perlu mengangkut membran. Okey, ada soalan tak untuk ni? Ada tak soalan tak? Tak ada. Okey. Tak ada cikgu. Tak ada. Bagus. Kita tengok pasif macam mana cara nak ingat pengurutan pasif. Kalau pasif ni dalam bahasa Melayunya adalah apa tadi? Passive diffusion pengangkutan pasif. Ataupun itu pasif ni ada dua, ringkas, resapan ringkas. Kita ada osmosis. Kita ada apa lagi satu tadi? Resapan berbantu. Kalau bahasa Inggeris, facilitated diffusion, simple diffusion. Tadi cikgu dah ajar kan simple diffusion. Satu lagi, facilitated diffusion. Facilitated diffusion ni resapan berbantu. Sama saja kalau awak tengok simple diffusion, facilitated diffusion, dia punya tu follow concentration gradient, iaitu kalau bahasa Melayunya adalah mengikut kecurunan kepekatan. Ni pun sama, follow concentration gradient. Cuma facilitated diffusion ni dia perlukan carrier protein. Carrier protein. Simple diffusion dia melalui phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer. Ini nak tulis lipid bilayer. Phospholipid bilayer. Tapi kalau cikgu buat macam ni. Simple diffusion. Simple diffusion. So cikgu buat ni. Kita dah tahu dah. Maknanya simple diffusion dia mesti lalu phospholipid bilayer. Ni gambar phospholipid bilayer. Kalau facilitated diffusion ataupun resapan berbantu, dia mesti melalui carrier protein atau protein pembawa. Okey, kat sini molekulnya apa? Molekul lipid, mesti lipid soluble yang larut lipid. Small molekul. Okay. Kalau yang ini pula, dia mestilah molekul yang besar. So, terbalikkan huruf ni jadi B. BIG, big. Big molekul seperti glukosa, asid amino. Glukosa ataupun asid amino. Sini adalah asid amino, A for asid amino. Asid amino plus glukosa. Okay, contohnya itu. Kemudian, pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif
kalau bahasa Melayunya, bahasa Inggeris aktif. Aktif transport. Aktif transport. Okay, kalau active transport, A for ATP, A for against concentration gradient, A, G, A. Macam mana against? Kalau salah je sorry follow against concentration gradient. Okay. Dia perlukan ATP, dia perlukan carrier protein pembawa. Kemudian A for ATP, for carrier protein, A for accumulation. Lepas tu dia menyebabkan penyingkiran. Apa orang putih cakap singkir? Secret. Tak apa-apalah. Dia menyingkirkan dia. Okay, itulah adalah active transport. So active transport ni contohnya dia mesti ada pump lah. Ada pump PAM, pump. Tapi tak semestinya pump. Biasa pump ni kalau sama ada pump proton, ingat tadi, ataupun pump natrium apa tadi? Natrium kalium, natrium kalium. Satu lagi bila pump automatic ATP perlukan tenaga. Tapi ada satu sekejap ni apa? Cikgu nak patah balik sikit. Ada tak cikgu yang lukis tadi? Lukis ada. Ini apa ni? Ini kan. Ini adalah resapan berbantu ataupun facilitated diffusion. Okey, sekarang ni glukosa dah jadi dua kan yang tadi yang last kali cikgu terangkan. Glukosa dah jadi dua. Okey, macam mana glukosa ni nak masuk juga? Nak masuk. Dia nak kena melawan kan kecurahan kepakatan. Maka ketika ni perlukan ada ATP. ATP tadi fosfat dan ADP kan jadinya sebab 2 campur 1 jadi 3. So dia melekat pada ni. Bila melekat pada ni automatik dia boleh masuk. Kemudian dia berubah bentuk. Dia perlukan tenaga. Ini boleh juga. Boleh. Tak semestinya kita pakai pump lah. Maksudnya kalau walaupun dia dah penuh, bila nak masuk, bila dah habis, resapan berbantu ni dah tak boleh masuk, dia terpaksa guna tenaga. Dia terpaksa guna tenaga untuk mengubah bentuk dia. Sebab dalam dah penuh kan. So untuk mengubah bentuk dia, dia kena pakai tenaga untuk supaya membenarkan molekul yang luar ni masuk. Okey, setakat ni okey tak? Okey cikgu. Okey. Okey. Habis dah. Terus kepada dalam keadaan Cikgu. dalam ya? Sorry. Kelas admin nak start dah. Cikgu ada kasih link untuk Google Meet. Okey, sorry. Okey, masa kita tutup sekarang, kita terlajak ni. Okay, minta maaf, kita sambung nanti. Nanti tugasan diberi pada kumpulan. Kita tutup dengan majlis tasbih istighfarah dan soal. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Cikgu. Okey. Cikgu.